بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Yang kelima, di antara perkara yang membatalkan syahadah itu ialah taat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang diperintah supaya mentaatinya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemerintah, ibu bapa dan sebagainya. Maka tidak harus bagi seorang Muslim itu taat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan izinnya. Di sana ada orang-orang yang Allah Taala suruh kita taat. Di antaranya ialah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin yang menyuruh dalam perkara yang baik bukan perkara mungkar, ibu bapa dan sebagainya, mereka yang memerintah yang di atas kita dalam urusan kita. Kita taat dengan perintah Allah Ta'ala dan perkara yang tidak maksiat. Perkara maksiat tak boleh taat. Kalau taat dalam perkara maksiat serta menganggap itu baik, bagus, boleh batal dua kalimah syahadah, menghalalkan yang haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti'u amral musrifin الذين يفسدون بالأرض ولا يصلحون." Surah Asy-Syu'ara ayat 151 hingga 152. Maksudnya, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang membuat kerosakan di muka bumi ini dan tidak mengadakan pembaikan. Allah Ta'ala melarang kita taat mereka yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala, menyuruh perkara yang bukan-bukan, yang dilarang oleh agama. Kalau perkara itu maksiat, jadi maksiat. Perkara itu kufur, jadi kufur. Begitulah kedudukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhann wa in hum illa yakhrusun inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Suratul An'am ayat 116 hingga 117. Maksudnya, dan jika kamu mentaati kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdosa terhadap Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang tersesat daripada jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Dengan makna kita tak boleh ikut orang
ikut suka hati, ikut nak, tidak boleh. Dengan sebab itu kita kena tahu batas-batas agama kita, hukum-hukum agama kita. Jangan jahil. Kalau jahil tak tahu kahala, dia heret ke jalan yang sesat, yang merosakkan kita di dunia dan celaka di hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sebab itu kita tahu perkara agama kita, perkara fardu ain, fardu kifayah yang berkait dengan ibadat, berkait dengan kehidupan, berkait dengan akhlak, dengan perangai. Kena tahu hukum-hukum agama. Kalau tak tahu, jadi sesat, diheret oleh orang. Yang keenam, termasuk dalam perkara membatalkan syahadat juga, ialah perasaan benci kepada Islam, sama ada keseluruhan atau sebahagian daripadanya. Dia benci kepada Islam. Dalam hati dia tak suka ke Islam. Sama ada semua Islam tu dia benci belaka, ataupun sebahagian ajaran Islam dia benci, bukan semua. Jadi ajaran Islam ni ikut suka dia. Ada benda yang dia setuju, dia tak setuju. Tak boleh. Kita orang Islam dalam masalah Islam tidak ada pilihan. Kerana Islam daripada Allah Ta'ala. Semua daripada Allah itu baik, adil. Tak ada yang tak baik daripada Allah Ta'ala. Sama ada kita tahu hikmatnya ataupun tak tahu hikmatnya, kena terima. Kerana Islam itu maknanya menyerah diri pada Allah Ta'ala. Serah diri. Percaya Allah Ta'ala ni baik. Allah Ta'ala rahmatnya tak terhingga. Allah Ta'ala itu sempurna. Tak ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Islam daripada Allah Ta'ala. Kita kena terima ajaran Islam. Sama yang berkait dengan ibadat, berkait dengan masalah-masalah kehidupan kita. Politik, ekonomi, akhlak dan segala-galanya. Apa yang Islam kata, kita kena terima. Jangan benci, tidak boleh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Surah Muhammad ayat 8 hingga ayat 9. Maksudnya, dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menyesatkan amalan mereka. Yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan amalan mereka. Bila seorang tu benci ke Islam, benci ke Quran, benci pada perintah Allah Ta'ala, semua amalan baik dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Tak diterima. Kerana syarat sah sesuatu amalan itu mesti Islam. Syarat sah semayang, Islam. Syarat sah puasa, Islam. Syarat sah zakat, Islam. Syarat sah berzikir, Islam. Syarat sah berdoa, tasbih. Semua kebajikan, syaratnya Islam. Kalau orang tu tolak Islam, semayang, puasa, amal kebajikan, sedekah, buat kebajikan, tak ada pahala. Tolak oleh Allah Ta'ala. Kerana syarat Allah Ta'ala terima mestilah Islam. Termasuk di dalam makna kebencian itu ialah tidak menyetujui hukum-hukumnya. Sama ada yang berhubung dengan ibadat, juga muamalat, ekonomi, politik, pelajaran, pendidikan dan sebagainya. Juga benci pada segala apa yang terkandung dalam satu ayat Al-Quran sahaja atau satu hadis Nabi sahaja. Sama ada sabda Rasulullah SAW melalui amalan dan pengakuannya. Apa yang Allah Ta'ala buat, kita terima. Apa yang Allah Ta'ala suruh, kita terima. Apa yang Nabi ajar, kita kena terima. Sama ada kita tahu hikmat atau tak tahu hikmat dia, kena terima. Mengapa basuh najis mughallazah 7 kali? Salah satu daripadanya dengan tanah. Nabi ajar begitu. Apa hikmatnya? Kalau tahu hikmatnya, lebih baik. Kalau tak tahu hikmatnya, kena terima. Apa yang Nabi ajar itu adalah betul, adalah benar. Nabi suruh kerak kuku dan sebagainya.
Benda-benda yang sunat, kita kena terima Nabi ajar. Kalau kita tak kerat hukum, tak berdosa, tak ada apa-apa. Makruh saja. Tetapi, kita kata, apa ni Nabi ajar mengarut? Itu tak boleh. Walaupun benda sunat, tak boleh sekali-kali menolak ajaran Nabi, kerana itu daripada Islam. Sama ada yang wajib, yang sunat, yang berkait dengan ibadat, yang berkait dengan kehidupan kita. Islam mengharamkan riba. Tak boleh haram riba ni dia kata. Kalau haram riba nak negara macam mana? Tak boleh cakap begitu, tak boleh. Kalau dia muamalah riba, dia kata riba tu haram, dosa besar. Tetapi menghalalkan riba menyebabkan batal dua kalimah syahadah. Jangan main-main. Juga termasuk di dalamnya makna dalam kebencian, termasuk di dalam dengan mim bukan nun, di dalam makna kebencian itu ialah mempersenda-sendakan Al-Quran dan As-Sunnah, atau mempersenda-sendakan orang-orang yang menegakkan keduanya. Sesungguhnya sikap mempersenda-sendakan Allah Taala dan Rasulnya, satu mereka yang menganggap bahawa hukum hudud yang ada dalam Quran itu sudah lapuk, zalim, tidak sesuai dan sebagainya. Mempersenda-sendakan ulama yang saleh juga, mempersenda-sendakan pendakwah semata-mata kerana ajaran dan dakwah yang dibawa, dan juga mempersenda-sendakan orang-orang yang berjihad untuk menegakkan kalimah Allah SWT adalah juga termasuk dalam pengertian sebagaimana yang tersebut di atas. Tak boleh mempersendakan agama, mempersendakan orang yang mengajar agama, yang berdakwah mengajak orang kepada Islam. Tak boleh senda-senda, tak boleh buat main-main. Mempersendakan mereka yang beribadat, mereka yang mengerjakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya, yang berjihad, yang berjuang menegakkan agama Allah Ta'ala, mempersendakan tugas dia, kerja dia, termasuk mempersendakan agama. Boleh merosakkan iman, membatalkan dua kalimah syahadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhumul ladzina yu'duna an-nabiy wa yaqulun huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. والذين يؤذون الله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم." Surah Taubah ayat 61. Maksudnya, di antara mereka yang orang munafik adalah orang-orang yang menyakiti Nabi dan mengatakan bahawa Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin yang beriman, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu ialah mereka, bagi mereka azab yang pedih. Tak boleh menyakiti Nabi SAW, menyakiti hukum yang Nabi ajar, menghina Nabi, tidak boleh. Bila hina Nabi, menyakiti Nabi, batal Islamnya. Biasanya orang munafik yang buat kerja ni, yang pura-pura Islam. Firman Allah SWT, "Yahdharul munafiquna an tunazzal alaihim suratun tunabbiuhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahdharun. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين." Surah Taubah ayat 64 hingga 66. Maksudnya, orang-orang munafik itu takut, kalau diturunkan terhadap mereka satu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskan ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan melahirkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami bersenda gurau dan bermain-main sahaja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya
dan Rasulnya, kamu berolok-olok, tidak usah kamu minta maaf kerana kamu kafir sesudah beriman. Jika kami maaf segolongan daripada kamu kerana bertaubat, maka kami akan mengazabkan golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ayat ini memberi amaran yang keras terhadap mereka yang mempersendakan Quran, mempersendakan Nabi, mempersendakan hukum Allah Ta'ala. Di zaman Nabi dahulu, kalangan munafik. Bila tanya mereka mengapa buat senda, gurau dia kata. Buat main-main. Adakah dengan Allah buat main-main? Tak boleh gurau. Tak boleh buat main-main dengan ajaran Allah ni. Tak boleh buat macam kawan-kawan kita gurau-gurau saja. Tidak boleh. Ada kerana mereka yang bertaubat. Yang bertaubat diterima taubatnya oleh Allah. Yang tak bertaubat sampai mati, jaga masuk neraka. Dia tolak iman mereka. Tegas ayat ini menyatakan demikian. Oleh kerana itu, orang munafik ini, Nabi tak halang mereka datang ke masjid. Walaupun Nabi tahu senarai mereka. Nabi tahu. Nabi tak larang mereka datang ke masjid kerana ada di antara mereka itu yang lama-lama sedar dan insaf. Ada kerana mereka yang tak sedar sampai mati. Itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya yang ketujuh daripada perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah, membatalkan Islam. Sekiranya seseorang itu melakukannya dengan tahunya, bukan kerana jahil, dengan tahunya, menghalalkan yang haram dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah juga membatalkan syahadah kerana meminda dan menyanggah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus dalam perkara ma huwa ma'luman min ad-din bid-darurah, perkara yang diketahui umum daripada hukum Islam. Wajibnya sembahyang, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya haji, haramnya daging babi, haramnya berzina, haramnya arak. Sejahir-jahir orang di tengah masyarakat Islam tahu perkara ini. Kalau dia kata benda yang haram halal, benda yang wajib kata tak wajib, keluar daripada Islam, batal dua kalimah syahadahnya. Kecuali kerana sungguh-sungguh dia jahil, seperti mereka yang lama hidup di bawah penjajahan komunis di Asia Tengah, di Eropah Timur. Dulu lama sangat komunis takluk sehingga anak-anak tak ada peluang untuk belajar Islam. Dia tahu Islam. Ada yang tak tahu dari babi itu haram, tak tahu arak itu haram, tak tahu sungguh, kerana tak ada peluang langsung untuk belajar agama. Ditekan oleh pemerintah yang sangat zalim di masa itu. Mereka ni tak boleh anggap sama dengan kita. Orang-orang asal yang baru masuk Islam di hutan rimba belantara, tak menjauh agama,
Bila nak masuk Islam, kita tu ajar 2 kalimah syahadah. Jangan tangguh-tangguh lagi. Jangan ajar hak ni halal ni haram. Banyak sangat. Bila nak masuk Islam, tu ajar mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan tangguh. Hak perkara halal haram tu kemudian. Dia tak erti semayang, ikut. Tak erti baca Fatihah, ikut orang. Mazhab Syafi'i kena baca Fatihah. Mazhab lain kata tak wajib baca Fatihah kalau ikut imam. Pakai mazhab lain. Mazhab lain pun Islam juga. Imam Malik tok guru Imam Syafi'i. Tu Imam Syafi'i. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf, guru pada Imam Syafi'i. Kita pegang ke Syafi'i macam pegang Nabi Muhammad. Tak boleh. Kena faham. Syafi'i ini mazhab aliran dalam perkara furu'. Dalam bab-bab orang yang jahil tak tahu kehala, mudahkan dulu. Jangan tangguh-tangguh masuk Islam. Ini bila nak masuk Islam, tanya nak kahwin ke, tanya kena sunat ke, tanya. Ini jangan. Bila nak masuk Islam, mudahkan orang nak masuk Islam dulu. Bila tahu, patut barulah terang pada dia. Satu persatu benda yang wajib. Orang yang terlalu baru, halal haram dia tak tahu. Tiba-tiba, halal kata haram, haram kata halal. Orang ni dimaafkan. Dimaafkan. Jangan kita ambil cara. Anggap dia masih orang Islam, ajarlah dia sikit-sikit. Sikit-sikit. Ajar dia. Biar dia tahu, lama-lama dia tahulah hukum Islam itu. Biasalah orang asli tempat kita ni ajar mengucap, lepas tu gad labi. Panggang labi pula. Nama mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi ajar dia sikit-sikit. Ini cara. Nabi kata yassiru wala tu'assiru. Mudahkan jangan payahkan. Itu hadis Nabi. Nabi kata bila kamu jumpa dengan ahli kitab, kamu jumpa dengan orang di Yaman, wahai Mu'adz, ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, beritahu Allah Ta'ala wajibkan dia sembahyang 5 waktu. Setelah dia tahu, beritahu pada dia Allah Ta'ala wajibkan tunaikan zakat. Beritahu ke dia. Satu. Benda-benda rukun dulu. Ni belum bawa masuk Islam 3 hari, suruh maya tahajud dah. Kamu tu 5 waktu dah pernah lekat lagi. Suruh maya duha, subhanallah. Jadi wajib-wajib dulu. Dia dah erti baca. Jadi orang yang jahil ni, dia mengharamkan yang halal, itu dia maaf. Lepas tu kita ajarlah dia sikit-sikit. Itu cara nak ajar orang masuk Islam. Sama Nabi, contohnya orang Badui semayang belakang Nabi. Masuk Islam tu semayang belakang Nabi. Dia tahu, bersin kata Alhamdulillah. Tengah semayang, tiba-tiba orang bersin, Alhamdulillah. Lalu kawan ni cekelong ke dia. Cekelong apa aku? Marah orang cekelong ke dia. Aku kata Alhamdulillah, cekelong apa? Sudah semayang. Nabi kata, tengah semayang tak boleh cakap. Nabi kata, ni kita semayang, kita sembah Tuhan, tak boleh bercakap. Badui ini meriwayatkan hadis. Adalah hadis. Orang Badui riwayatkan hadis. Rasulullah ni seorang yang baik hati. Aku buat salah, dia tak marah aku. Dia nasihat pada aku. Dia nasihat aku. Dia cerita lah. Orang bersin, dia kata Alhamdulillah. Lepas tu orang cekelong, dia marah. Nabi kata, tak dia cakap dengan semayang. Dan diriwayatkan Nabi tak suruh dia ulang sembahyang itu. Kerana dia melakukan benda yang jahil. Kerana dia tak tahu. Dia baru dia masuk Islam. Suruh ulang pula, kajang pula dia pula. Itu dia. Kena faham. Itu. Oleh kerana itulah, maka Allah Ta'ala memberi amaran melalui firman-Nya. Menghalalkan haram, halal tak boleh. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Surah An-Nahl ayat 116. Maksudnya,
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta bohong, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kesombongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kesombongan, kebohongan terhadap Allah, tidaklah mendapat mencapai kemenangan. Ini pasal sombong, masa menyombong, takabur. Tahu benda itu haram, gilawang hukum Allah Ta'ala. Benda itu halal, gilawang hukum Allah Ta'ala. Perkara itu wajib, gilawang hukum Allah Ta'ala. Kerana sombongnya, bukan kerana jahilnya. Jadi menyombong. Nak lawan hukum Islam. Macam inilah jadi batal dua kali masyarakat. Oleh itu jangan ada terlalu gopoh dalam menyatakan hukum sehingga menghalalkan apa yang diharamkan. Dan sebaliknya, kecuali setelah ternyata hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dengan sejelas-jelasnya. Bila nyata hukum halal haram, baru kita kata halal dan haram. Jangan gopoh sangat. Di antara sifat ulama salaf, ulama zaman dahulu, ulama generasi awal, ulama tahun 1 hingga tahun 300 Hijrah, yang Nabi sebut khairul quruni qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna. Sebaik-baik abad, yakni 100 tahun aku, kemudian tahun yang berikut 200 Hijrah, tahun yang berikut 300 Hijrah. Itu dikenali dengan zaman salaf. Ulama-ulama salaf, di mana dalam perkara-perkara yang tidak ada nas yang terang, mereka hanya berkata, ini saya tidak suka, atau tidak setuju, atau benci. Mereka tidak terus mengatakan halal dan haram dalam perkara-perkara yang sama-sama. Apa lagi di peringkat yang jahil. Ulama-ulama salaf kalau tak tahu hukum, dia tak suka, ini saya tak suka. Saya tak nak makan benda ni. Dia tak tahu halal haram. Tak tahu halal haram. Saya tak nak makan benda ni. Nafsu saya tak ingin benda ni. Tak nak makan. Dia tak kata ini haram. Ini ulama salaf, ulama zaman dahulu. Bila nyata hukum halal, kata halal. Nyata haram, haram. Mengharamkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kufur. Sementara gopoh dalam kedua bahagian itu sama sahaja. Kerana seseorang Muslim itu tidak harus terkeluar dari batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pendapat yang dia tidak mengerti dan memahaminya. Dan perkara yang kita tak erti, jangan mudah-mudah pergi hukum. Suruh pada orang yang erti, suruh pada orang yang tahu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Surah Al-Hujurat ayat 1. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jangan fitnah Allah dan Rasul. Allah Ta'ala dan Rasul tak kata apa, kita kata dulu. Jangan. Biar nyata kepada Allah dan Rasul, barulah kita kata hukumnya. Ataupun benda yang tak ada hukum tetapi sama dengan tujuan diharamkan, tujuan dihalalkan. Contohnya perkara tak ada nas, dadah, candu, tak ada tempat Nabi. Tetapi di sana arak disebut dalam Quran haram. Mengapa arak itu haram? Kerana mabuk. Maka candu, mabuk, haram. Dadah, mabuk, haram. Itu nyata. Benda yang sebab disebut dengan maqasid syariat ataupun hukum qiyas, berdasarkan kepada sebab-sebab yang ada. Sebabnya sama, walau tak ada zaman Nabi, tapi itu dianggap benda yang sebabnya diharamkan, ada pada benda itu, maka diharamkan dalam semua perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya yang ke-8 daripada perkara yang membatalkan iqra' 2 kalimah syahadah ialah tidak beriman dengan nas Al-Quran dan sunnah adalah juga membatalkan iqra' 2 kalimah syahadah. Kerana nas Quran ialah kalam Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Quran adalah daripada Allah Ta'ala yang diwahyikan kepada Nabi SAW oleh malaikat Jibril yang sangat amanah. Quran daripada ilmu Allah Ta'ala, adil Allah Ta'ala. Semua yang ada dalam Quran adalah benar, baik dan adil. Perkara yang disuruh mendatangkan kebaikan kepada manusia, perkara yang dilarang mendatangkan mudarat, sama ada manusia tahu atau tidak tahu. Mesti begitu. Hari ini orang mengkaji melalui ilmu sains yang terkini, didapati larangan Quran adalah mudarat. Perkara disuruh oleh Quran adalah hikmat yang baik bagi manusia. Semua Quran cerita adalah benar, khususnya berkenaan dengan perkara zaman dulu, kisah umat-umat zaman dahulu yang telah diketahui oleh orang yang tertimbun dalam tanah. Quran menceritakan kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain. Hari ini orang kali berjumpa tanda-tanda itu. Fir'aun ada tanda-tandanya di Mesir. Namrud ada tanda-tandanya di Iraq. Ada tandanya. Sama ada yang manusia sudah tengok atau yang tak tengok. Termasuklah Quran menceritakan tentang peredaran matahari dan bulan, bintang-bintang cakrawala, tentang angkasa lepas. Semua yang Quran sebut adalah benar. Dulu orang tak berjumpa, kata Quran tak betul. Dengan alat-alat yang baru didapati betul. Macam Quran kata. Quran memberi jawapan yang betul. Cuma akal manusia saja tak sapa dalam kajiannya. Begitulah perkara hari akhirat. Perkara yang gaib, yang kita tak nampak, disebut oleh Quran. Berkenaan roh, malaikat, jin, syaitan dan lain-lain. Perkara dosa dan pahala hari kiamat, semuanya benar, wajib kita kena percaya. Kalau tak percaya dengan Quran, bermakna membatalkan asyhadu an la ilaha illallah, membatalkan kalimah syahadah. Betul juga hadis-hadis Nabi SAW. Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala, dididik oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala akhlaknya yang mulia, dikawal dengan wahyu. Walaupun ada orang reka hadis, tipu hadis, kecek, buat hadis-hadis palsu, diketahui oleh ulama. Ulama-ulama mengkaji makna hadis itu, mengkaji sanadnya,
sanad ni orang yang merawatkan hadis daripada orang yang awal yang menulis hadis itu, dia ambil daripada siapa dia sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang dikaji perangainya, akhlaknya, bukan saja ilmunya. Orang yang tak bohong. Dan di sana ada hadis yang mutawatir. Mutawatir yang diriwayatkan oleh ramai rawi-rawinya, bukan seorang. Orang yang sifatnya mulia baik ramai, tiap-tiap satu peringkat ramai meriwayat. Jadi mutawatir hadis itu, riwayat ramai. Walaupun kita tak tengok, riwayat ramai ini membenarkan. Ada pun hadis ahad diriwayatkan oleh seorang. Menafikan hadis ahad tak jadi kafir. Cuma salah saja. Kerana hadis ahad ni mungkin ada pertikaian. Kerana seorang je meriwayat. Ada yang dhaif. Kalau hadis maudhu', hadis palsu, kena tolak. Di sana ada hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Hadis yang sahih dan mutawatir ni tak boleh ditolak. Di antaranya ialah tentang semayang, cara-cara semayang. Asas semayang itu. Asas-asas semayang itu hadis mutawatir. Cara semayang, mula dengan takbir. Baca Fatihah dan seterusnya. Itu hadis mutawatir. Kecuali yang memberi makna yang banyak, riwayat yang banyak. Kadang-kadang Nabi buat satu perkara dalam semayang. Ada orang dia tak ada pada masa Nabi buat itu. Dia dihantar ke Yaman macam Mu'ad bin Jabal. Abdullah bin Abbas dihantar ke Taif. Abdullah bin Umar dihantar ke Mekah. Ada sahabat dihantar ke berbagai tempat. Dan Nabi buat benda baru, dia tak ada. Berlaku khilaf dalam masalah faraq, masalah cabang. Khilaf masalah faraq ini tak menyebabkan keluar daripada Islam. Contohnya tak baca kunut sembahyang subuh. Tak baca kunut. Kerana kunut ni khilaf ulama. Siapa ini kata sunat ab'ad. Mazhab lain kata bukan sunat ab'ad. Kunut dibaca oleh Nabi pada masa berlaku peristiwa Ar-Raji'. Peristiwa Bi'r Ma'unah. Sahabat-sahabat dia kena bunuh. Nabi baca kunut. Maka sahabat-sahabat yang mendapat begini mengatakan kunut itu ketika sahaja. Syafi'i kata tak tiap-tiap sembahyang subuh. Mazhab Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah tiap-tiap sembahyang ada kunut. Cuma ada kunut. Tiap-tiap sembahyang ada kunut. Tak jadi batal Islam dengan sebab itu. Tak jadi. Dia sembahyang, cuma dia baca kunut tiap-tiap sembahyang. Kita tak baca. Dengan sebab itu tak jadi keluar daripada Islam. Jangan cepat-cepat kata kafir, jangan cepat sangat. Banyak lagi perkara. Ayat-ayat Quran yang memberi tafsir yang berbeza. Sudah disebut ajak tadi. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bila kamu nak semayang, basuh muka ambil semayang. Basuh dua tangan hingga dua siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapu kepala kamu. Bi ru'usi dengan baris bawah. Bi ru'usikum wa arjulakum, dan basuh kaki kamu. Daripada aydiyakum. Atas baik aydiyakum, naik ilmu nahu. Wa arjulakum ni kena basuh kaki. Tapi ada riwayat baca wa arjulikum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ada qiraat begitu. Baca wa arjulikum atas pada bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, wa arjulikum, dan sapu kaki. Ada pendapat mengatakan sapu kaki bukan basuh kaki. Tetapi ulama berbahas dalam masalah ini. Benda-benda khilaf ni tak boleh jadi keluar daripada Islam.
Bukan dalam mazhab Syafi'i pun kita tengok orang mazhab lain. Contohnya kita pergi ke Mekah semayang, tu imam tak baca bismillah, baca Fatihah. Tu alhamdulillah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, bismillah ni baca Fatihah. Tak cukup Fatihah dia, kena mayah mula. Tak. Kita kena sedar kerana ini masalah faraq. Masalah faraq, masalah cabang. Imam Syafi'i sendiri pun ikut Imam Malik, ikut Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Abu Hanifah tak baca bismillah. Syafi'i baca bismillah, khilaf. Ali yang pada Syafi'i ke? Ni ada yang ikut mazhab Syafi'i, Ali yang pada Syafi'i lagi. Nak tunjuk lebih ada Syafi'i lagi. Jadi penuh rana. Balah dalam masalah faraq, masalah cabang. Jadi benda-benda cabang ni tak menyebabkan batal Islam. Tidak. Masih sebagai orang Islam. Kecuali yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Semayang batin, puasa batin. Maka dak semayang penganiak dan hati tu kaca tu. Itu sesat. Itu memang jangan sesat. Di sana ada ajaran sesat. Seperti ajaran Bahai, ajaran Qadiani, ajaran Batiniyah. Ini ajaran yang sesat, keluar daripada Islam. Ilmu-ilmu pelik ni. Bercanggah Quran, bercanggah dengan hadis. Keluar daripada Islam. Ini kena faham. Jadi benda yang nyata dalam Quran, yang nyata dalam hadis, dalam masalah faraq, masih lagi sebagai orang Islam berpegang. Kalau tolak yang nyata, tidak boleh. Kena faham. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Apatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Surah Al-Baqarah ayat 85. Maksudnya, apakah kamu beriman dengan setengah-setengah kitab, yakni Taurat? Begitu juga Al-Quran. Dan kamu kufur dengan setengah yang lain. Maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian itu daripada kamu, melainkan kerugian hidup di dunia dan di akhirat. Nanti dikembalikan kepada seksa yang pedih, dan Allah tidak lengah daripada apa yang kamu kerjakan. Walaupun ayat ini menceritakan kaum Yahudi, tetapi hukumnya tetap sama. Kerana kaedah usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukannya sebab yang khusus. Usul tafsir. Walaupun ayat ni menceritakan tentang orang Yahudi, cerita Yahudi, tetapi Quran adalah petunjuk kepada semua manusia. Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Jangan kata-kata tu kena ke Yahudi, tak kena ke aku orang Islam. Tak boleh. Allah Ta'ala cerita orang Yahudi, perangannya kitab Taurat, terima separuh, tolak separuh. Allah Ta'ala anggap mereka kufur. Kalau kita orang Islam, Quran kita pakai gitu juga, macam Yahudi lah juga. Kerana kaedah usul tafsir, ilmu Quran banyak, bukan tajwid saja. Kalau nak belajar tafsir, kena belajar ulumul Quran. Tajwid dia, nahwu, saraf, bahasa Arab, balaghah.
Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Adab Arabi, sastra bahasa Arab. Quran adalah bahasa Arab. Termasuklah usul tafsir. Kaedah tafsir. Kena tahu. Di antaranya ialah kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Menunjukkan sekiranya kita ikut perang Yahudi, kita orang Islam, jadi Yahudi lah. Nabi berkata, man tashabaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang ikut kaum tu, dia masuk kaum tu juga. Maka orang Yahudi terima separuh Taurat, Taurat separuh. Ikut hawa nafsu dia. Begitulah kita orang Islam. Kalau bab semayang, puasa, zakat, haji pakai Quran. Bab politik, bab ekonomi sama pakai Quran. Tolak Quran. Bab meniaga sama pakai Quran. Bab pakaian sama pakai Quran. Semua Quran beritahu mereka. Dalam Quran bukan sahaja bab semayang, puasa, termasuklah memerintah negara, termasuk pakaian, makanan. Semua ada dalam Quran. Kalau bab semayang, puasa je pakai, haji je pakai, masalah kehidupan tak percaya ke Quran, tak percaya. Kalau dia jahil lain cerita. Dia ngaji Quran, khatam berapa 10 kali Quran. Tapi tak faham makna, dia tak erti. Maka berdosa kerana tak erti itu. Setelah dia beritahu, dalam Quran ada sebut macam-macam. Bab pakaian pun sebut, makanan sebut, merintah negara sebut, kehakiman sebut. Tiba-tiba tak dia pakar ni, dia kata. Tak dia pakar. Quran 1400 tahun dulu. Tuhan tu Tuhan sama je. Allah Ta'ala ilmunya tak terhingga, ilmunya tak rahat, tak tahat. Apa yang ditunjuk oleh Quran adalah sepanjang zaman. Tak terhad masanya Allah Ta'ala yang petunjuknya kekal abadi. Kita kena sedar, kena faham. Ini ilmu Allah Ta'ala. Tak boleh tolak ilmu Allah Ta'ala. Ada orang tu mengaji akidah, mengaji sifat Tuhan. Sampai lebu kita baca sifat 20. Tapi berjuang komunis, berjuang sosialis, berjuang nasionalis. Tolak cara hidup Islam yang ada dalam Quran. Mengaji sifat 20. Antaranya kalam Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala tak terhingga. Kalam Allah Ta'ala sempurna. Tapi dalam kehidupan pergi sokong perjuangan yang tak betul, perjuangan yang salah. Apa ni? Di mana dia mengaji sifat 20 tu? Ditolak tepi. Ambil sebahagian, tolak sebahagian. Ini kena faham. Allah Ta'ala sempurna segala-galanya. Termasuk kalam dia, termasuklah kalam Allah Ta'ala itu ialah Quran. Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala. Tuhan lantik. Kita kena percaya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Malik, riwayat Imam Malik. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesaka aku, Quran dan hadis, pesaka aku, kata Nabi. Kalau mempegang dengan dua-dua ni, tak sesat. Dalam hadis yang lain, wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil khamri 'ala sa'irin nujum. Innamal ulama'u warasatul anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman wa innama warasu ilman faman akhadahu faqad akhadha bi hazzin wafir. Bandingan orang yang alim, yang tahu agama, dengan orang yang lebah buat ibadat je, zikir banyak, sama perbandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang cakrawala. Ulama adalah bintang, adalah bulan purnama yang cerah.
Orang ahli zikir ni bintang-bintang gelik-gelik je. Bercahaya sekadar tu dia saja. Sesungguhnya ulama adalah pewaris pusaka nabi-nabi. Nabi-nabi tidak meninggalkan wang emas dan wang perak. Nabi-nabi meninggalkan ilmu. Barang siapa yang dapat pusaka ilmu daripada nabi, maka dia mendapat untung yang sangat besar. Allah Ta'ala tetap memelihara ilmu Islam. Ilmu Islam dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ilmu Quran, ilmu hadis dipelihara oleh Allah Ta'ala. Bukan sahaja dalam kitab-kitab yang dikarang, yang dicetak, termasuklah dihafaz oleh para ulama. Ada dalam ingatan dia. Sekiranya Quran dia bakar hangus jadi abu. Kitab-kitab agama dia bakar hangus jadi abu. Boleh tulis balik senang-senang dia. Kerana Allah Ta'ala memelihara ilmu Islam bukan sahaja dengan tulisan, termasuklah dengan ingatan para ulama. Penuh orang kafir cetak Quran, saja dia buat salah. Hak sebagian surah ni bukan surah ni, sebagian telak dalam surah ni. Dia ubah perkataan, ubah baris, ubah macam. Boleh tahu. Tinggal titik pun boleh tahu. Sebab itu sekali Allah Ta'ala pelihara Islam ni. Jadi yakin pada ilmu Islam. Wallahu a'lam.